Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan menerangkan tentang kepentingan rukun negara. Tidak dinafikan, setiap daripada kita tahu kelima-lima prinsip rukun negara yang telah menjadi asas kepada pembentukan negara. Tetapi persoalannya, berapa ramaikah dalam kalangan rakyat negara ini yang benar-benar faham atau menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai asas dalam pembentukan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan keamanan, cinta akan negara dan cinta akan kedamaian. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Nurul Liana binti Borhan, yang kedua Nurul Liana binti Ismail, yang ketiga Nur Atikah binti Ahmad Sabri, yang keempat Nur Fatim Fahana binti Azizan, yang kelima Siti Bakis binti Azhar, dan yang terakhir Immaculata anak Merang. Salam sejahtera, nama saya Immaculata anak Merang. Saya akan membentangkan bahagian pertama, iaitu pengenalan. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos pada tahun 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei pada tahun 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, objektif rukun negara. Yang pertama, rukun negara dibentuk dengan tujuan utama, iaitu untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Yang kedua, prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Dan yang ketiga, rukun negara terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Assalamualaikum, saya Natika. Untuk bahagian pertama, menggaris dan objektif masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, memelihara satu cara hidup demokrasi. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil sesama. Yang ketiga, memelihara satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Dan yang terakhir, membina satu masyarakat yang progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Yang kedua, gadis dan demokrasi negara. Yang pertama ialah kewujudan kebetulan, kedua kesejahteraan dan ketiga keberagaman dan yang terakhir kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatim dan saya akan membentangkan kepentingan rukun negara pertama dan kedua. Dengan rukun negara pertama kita, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum yang berbagai adat serta agama yang wujud. Keadaan ini bertambah rumit lagi kerana wujud ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Walaupun wujud unsur perbezaan ini, melalui rukun negara, kita dapat membentuk satu bangsa yang bersatu padu di mana semua masyarakat tanpa mengira kaum mempunyai semangat, kesetiaan dan cinta terhadap negara. Kepentingan rukun negara yang kedua ialah memelihara satu cara hidup yang demokratik. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik di negara kita, sekiranya tidak melanggar undang-undang negara. Tetapi, hak serta kebebasan yang diberikan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demokrasi untuk membakar perasaan perkauman atau memusnahkan demokrasi. Apabila berlakunya sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan bangsa dan negara mestilah didahulukan. Selain itu, kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum sekiranya ingin menstabilkan dan keselamatan negara berkekalan. Kepentingan rukun negara yang ketiga, mencipta sebuah masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara.
Masyarakat yang adil akan wujud di negara ini jika kekayaan negara dapat dibahagikan secara adil dan seksama. Bagi mencapai tujuan ini, pihak-pihak yang lemah akan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dengan pihak-pihak lain yang lebih maju. Masyarakat yang adil yang kita cita-citakan itu bebas daripada penindasan seseorang terhadap yang lain ataupun penindasan sesuatu golongan terhadap yang lain. Kepentingan seterusnya ialah membentuk satu sikap yang liberal. Masyarakat di negara ini bebas mengamalkan agama dan adat Islam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Kita sesungguhnya mempunyai kekayaan dari segi kebudayaan dan adat Islam yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum. Walaupun ada perbezaan, semua anggota masyarakat hendaklah bercita-cita untuk mewujudkan satu masyarakat di mana keadaan berlainan kebudayaan itu boleh menguntungkan dan menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Kepentingan rukun negara yang kelima ialah membina masyarakat yang progresif. Mewujudkan sebuah masyarakat progresif yang mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sepadan dan era globalisasi. Dunia kini sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju sebagaimana matlamat negara Malaysia. Tetapi kemajuan tersebut tidak akan menjadikan rakyat negara ini terkeluar daripada batas-batas agama dan nilai-nilai ketuhanan. Kesimpulannya, rukun negara haruslah dilihat sebagai internal cohesion atau kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara masih lagi relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mestilah disemarakkan kembali oleh warga negara Malaysia sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan. Terima kasih. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.